keluarga kami kan, pulangkan dia tak heran. Tu. Dia dah halak orang ni. Dia tahu nak bersama dengan saya. Dia tak kira apa kesimpulan kat saya. Allah. Dia kira nak bersama. Dia tak tahu saya letih ke penat ke apa. Dia tak fikir kesimpulan langsung. Dia bawa gambar so saya tinggalkan dia. Dia tak mau bagi nafkah. Oh, dah pergi agama dah. Dah, saya pergi ke anak bukit. Oh. Tapi masalah sekarang ni, tak tahulah dia. Saya macam tak boleh nak pisah dengan dia. Tak tahu terikat apa. Oh, pula. Rindu. Sayang. Saya tak tahu Ustaz. Saya Hmm. tak boleh nak tinggalkan dia. Saya cakap tu seorang. Saya dah buat banyak kali dah kan nak pergi jawab agama. Tapi tak boleh. Jadi macam tersekat. Tak tahu pasal apa. Daripada mungkin dia pandai ke atau dah sesuatu ke tak tahu lah. Yalah dah suami kita sayang lah walaupun dia buat kita. Tapi kan kebanyakan yang hak main sini kalau isteri isteri hak duk kena sepak, duk kena terajang, duk kena pelempang, semua sayang kat suami. Nak tinggal tak boleh. Oh. Ada kat sini tu bila suami dia marah jadi pijak perut tau. Allah, siksanya. Saya berapa kali dipukul itu tau. Berapa kali pukul. Lepas tu saya tak bagi duit. Dia mengamuk. Lepas tu dia baik Ustaz. Tu saya fikir mungkin jodoh kami ni panjang ke. Dengan dia makan ayam ketum tu yang heran tu. Ni balik sekejap lagi kena pergi rokok kat dia. Betul. Tiap-tiap saya keluar pergi kopi, penjaja kopi kan. Mesti kena bagi RM20. Dia nak makan, nak beli ketum mungkin Coca-Cola, duit dia jaga anak ni. Oh. Upah lah. Upah jaga anak pula. Kak keluar Kak jual apa? Kopi? Kopi kampung. Oh. Tapi habis kopi tu. Alhamdulillah. Allah, Kak dia di rumah jaga anak. Main telefon tu je lah. Anak-anak apa dia marah. Dia tempik dalam rumah macam orang tak siuman. Itulah. Saya kadang-kadang pernah nak kata jodoh ni Tapi kalau dapat suami yang baik-baik pula, bini buat perangai pula. Itulah je. Bukan kak seorang lah masalah macam ni, duk main duk ngadu sini. Dia kata kata ikut dia nak lempang, dia lempang. Ikut dia nak sepak, dia sepak. Ada kes lain lah. Sampai macam tu sekali. Ada pula yang jenis tak mau main ke depan, nak main ke belakang pula. Kak ada kan, dia tak kacau ke belakang, dia kacau ke depannya Yalah dia nak main punggung lah. Saya tak ada. Saya tak ada main punggung. Dah lah dia lah. Maknanya kak untung lah dalam bab tu. Ada main duk ngadu sini, laki jenis tak suka main hak depan, dia suka main hak belakang. Allah, macam-macam lah. Tapi nak tinggal tak boleh Ustaz. Sayang, rindu. Bila suami kena tahan masuk penjara, kita kena proses cerai lah. Tak jadi Ustaz, sayang. Macam tu. Tak tahulah, memang macam tu kot. Suami ni kena garang, kena tumbuk terajang, baru bini sayang. Tapi agama tak ajak lah macam tu. Ada yang hisap dadah apa semua kan. Main mengadu sini lah. Tapi nak tinggal tak boleh Ustaz, sayang. Keluarga buang dah saya ni. Ustaz sebenarnya kan, saya memang nak tinggalkan dia. Saya boleh tinggalkan dia. Tapi dia nak tinggalkan saya tak boleh. Baru ni saya jual kopi, dia ikut saya pergi kat ni. Tak mana saya pergi jual kopi. Macam orang gila tak elok tu. Bergaduh kat saya tepi kata aku nak jual kopi macam apa ikut. Aku nak tengok hang dengan jantan mana. Pula. Masalah satu, dia suka fikir benda yang tak elok. Lepas tu dia cemburu. Lepas tu nak bersama kita tiap-tiap malam larat kau. Tiap malam nak. Dia duduk di rumah. Kita menjajah cari duit. Saya seolah macam tak ada suami, saya ibu tunggal. Ya. Macam kita ni kereta untuk dia. Makan kat rumah semua saya tanggung. Semua kak tanggung, kak cari makan. Penat kak weh. Penat. Dia tak kesian, tak tengok. Itulah. Allah Akbar. Kak ambil komisen jual kopi lah. Ya, kopi RM1 je. Satu bukit kalau laku dapat RM30.
Dapat 30 bungkus, jual 30 bungkus dapat 30 ringgit. 6 ringgit. Dia dapat sebagainya. Yalah, oh Allah 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 Allah. Habis dah kopi tu. Bila 3 tim batik yang lagi. Oh. Tak keluarga tak tahu ke? Keluarga tahu. Mereka tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia macam keluarga kami macam tak berani ke, tak tahu, tak mau campur hal rumah tangga. Dia bercakap, jadi saya ni macam tak ada tempat mengadu. Yang mengadu hanya Allah saja. Allah Allah Allah, betul. Mak bapak saya tak apa sihat kan. Oh, mak bapak tak sihat. Saya tak siapa bantu, setiap milik Allah saja. Sekarang ni saya serah pada Allah. Yalah. Ni aku ni pun sama. Saya keluar pada Allah, saya serah pada Allah. Saya nak rezeki ke apa, semua serah pada Allah. Allah Allah. Pula Kak ujian Allah Ta'ala nak uji Kak macam tu kan. Walaupun ada ujian sama jugalah. Semua orang ada ujian, no Kak no. Doa banyaklah Kak itulah. Doa banyak. Jadi lah ni kita doa bagi dia lembut hati lah no. Ya, Ustaz saya nak tanya satu. Saya ni semayang, tapi lama dah saya tak semayang. Saya cakap ke Ustaz. Lama. Dak hati saya jadi macam tak mau nak terbuka. Pasal apa tu yang tidak semayang, tak tinggal semayang. Lepas tu tiba-tiba tak boleh semayang. Macam hati tak tergerak. Kata esok aku nak semayang ni. Aku je kopi ni cukup. Alhamdulillah Allah yang tolong aku. Tak boleh. Macam ada benda something yang membuat macam saya tak boleh nak sujud pada Allah. Pasal apa? Satu kesilapan besar dah Kak Saya rasa macam diri saya berdosa. Saya kena semayang kan. Kak dah susah macam ni. Tiba-tiba Kak jauhkan diri dengan Allah pula. Tapi walaupun saya tak boleh nak sujud no. Tapi dia macam apa pun saya boleh ingat pada Allah. Ya, bagus. Kak orang hebat. Saya yang tak boleh nak semayang. Macam ada benda yang apalagi saya tak bagi semayang. Tahu tak? Jadi apa pun saya buat, saya beringat pada Allah. Dan apa yang katalah kopi yang tak hadir, ya Allah Tuhan aku macam mana nak pemuda saya aku bagi kopi ku ni habis. Ya Allah pemuda kopi. Tapi saya tak semayang tu rasa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Tu tanda kata Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha mendengar rintihan Kak pada dia. Tapi kita pula dengan dia lah. Dia gembirakan kita tak gembirakan dia. Oh kan? Jadi nanti satu hari bila dia tak tolong kita macam mana? Kak balik dengan kopi tak laku, jadi musibah dalam perjalanan. Ya, betul. Jangan Kak no. Nanti Kak semain balik no. Mudah je Kak. Masuk waktu je apa jadi ke di mana ke Kak pergi semayang dulu. Lepaskan diri daripada belenggu syaitan tu. Kak iman Kak kuat, Kak selalu ingat dengan Allah. Kan apa benda Kak buat Kak ingat dengan Allah. Kita halangkan benda tu tak bagi kita semayang. Tapi dalam dia sama Kak tak semayang. Bila Kak tak semayang betapa lukanya hati Allah. Macam itulah. Saya mengadu kat Ustaz. Jadi tak syok lah orang kata. Kalau bahasa minta maaf Kak no. Kalau kata tak ada budi bahasa lah kitanya. Orang berbudi kita berbahasa orang kata kan. Ni Allah tunai semua hajat Kak. Tapi Kak tak gembirakan dia dengan tunaikan apa yang dia nak. Saya rasa tak adil lah macam tu. Saya ingat lah apa Mayang no. Masuk waktu je apa jadi Kak mayang. Apa jadi pun semayang. Mayang. Maknanya bila Kak ada buat macam tu, habis belenggu setan akan terbuka habis. Jadi Kak dah lah susah kan. Dah lah dapat suami macam tu. Dalam menega pula, nega yang dapat komisen sikit macam tu. Kan, yang bagi tu Allah kan. Betul kan? Kak dapat rasa Allah tu Maha dengar kan. Dia tunaikan hajat Kak. Tapi Kak tak semayang. Tak tahu siapa dia jadi macam InsyaAllah ni hati pun ni. Yalah, mungkin Kak dalam tekanan sangat. Mungkin tekanan. Ya. Sebab dia duk buat dalam rumah tu kan jadi macam rumah kan. Jadi saya pun macam terfikir benda lain. Tak nak buat apa kan. Dia tak tenang. Tak boleh tak. Suami boleh pergi, boleh mai suami lain. Suami 40 orang suami boleh nikah cerai. Tapi Allah satu je Kak
Senang ke susah, kita mesti bersama dengan Allah. Nampak tak? Kak orang hebat dah, Kak orang hebat dah. Jadi saya tumpang simpati dengan nasib Kak, saya tumpang sedih dengan nasib Kak. Tapi dalam bersama Kak jangan tinggal Allah, zikir banyak-banyak. Mulai hari ini Kak istighfar banyak-banyak, 1000 ke atas. InsyaAllah ada keajaiban dalam kehidupan Kak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kak istighfar banyak-banyak. Dengan niat apa? Untuk gembirakan Allah. Tapi dalam bersama Kak kena semayang. Nah, Allah Ta'ala dah bagi Kak sihat, bagi suami sentiasa bernafsu dengan Kak, sentiasa nak dengan Kak. Contohlah, walaupun Kak tak larat, okey juga tu, ada orang suami tak mau langsung, tak ada nafsu aku ngang, duduk tapi baik macam-macam Kak duk main sini. Ya ke? Macam-macam lah. Ustaz, saya fikir apa yang tak kena kat saya, sampai suami selalu nak bersama saya, sampai dia cemburu, sampai ada something kat diri saya. Kata apa yang tak kena ni kat diri aku, sampai suami nak kacau, sampai suami fikir benda yang buruk terhadap kami. Sedangkan kami ni tak pernah kata berbuat jahat dengan orang jantan. Itu yang paling sedih. Sedih Kak, faham. Kak ikhlas dah kan, tapi suami nak sangka buruk juga. Jadilah ni macam ni lah. Nanti kita pakai doa bagi suami lembut hati, bagi dia lembut hati, bagi dia fikir waras, biar sama-sama keluar cari makan. Kita doa lah. Tapi Kak kena kuat, Kak kena azam, niat kuat. Bila masuk waktu Kak kena semayang. Apa di mana keadaan pun Kak kena semayang. Supaya Allah yang Maha Pengasih Penyayang, yang sentiasa dengar ringan Kak tu, dia bagi bantuan, dia bagi hidayah dekat suami. Boleh Kak Alhamdulillah. Satu lagi, saya nak minta pandangan dulu Ustaz kan. Saya ni tak ada tempat untuk mengadu hutang macam something lah kan. Macam saya jual kopi. Sebab saya cakap tu sama, kalau jual kopi, sebab suami saya tak bagi nafkah kat saya langsung tentang makan minum apa semua. Okey. Saya diri saya seolah macam ibu tunggal. Okey. Betul tak Ustaz? Betul. Kalau saya cakap dekat kongsi saya ni jual kopi, dia pun tanya, suami tak bekerja, saya nak cakap macam mana? Saya cakap ibu tunggal, saya ibu tunggal. Saya tak ada suami sebab tak ada siapa nafkah saya. Okey. Salah tak Ustaz? Macam ni Kak saya minta maaf ni. Ya. Minta maaf ada wawai lagi. Kak, apa benda yang berlaku kat dalam muka bumi ni semua dalam pengetahuan Allah. Semua dalam pengetahuan Allah. Jadi ada sekarang ni Kak jodoh dia bukan kebetulan Kak bukan kebetulan jodoh Kak dengan dia. Jodoh Kak dengan dia. Sah jodoh Kak dengan dia. Dia sebagai suami Kak. Kan? Dia sebagai suami Kak. Jadi ada perkara ni Kak kena redha atas apa yang berlaku. Kak, malahan sampai satu peringkat Kak menangis dengan Allah, wahai Allah, aku letih sangat ya Allah, tapi aku terima kasih ya Allah. Ada apa yang jadi kat aku kena sepak, aku kena terajar, aku kena mati hamun dengan suami aku ya Allah. Dia tetap suami aku. Terima kasih ya Allah. Kau yang boleh bagi hidayah pada dia. Kau doa dengan Allah. Kau boleh bagi hidayah dengan dia. Kau maha kaya ya Allah. Kau maha mendengar. Aku yakin kau maha mendengar sebab kau selalu tunai apa doa aku. Aku minta kau buka pintu hati suami aku, namanya ... Masukkan hidayah, masukkan petunjuk. Dia orang baik ya Allah. Dia orang baik. Cumanya lah ni dia tengah bengong sikit aja, duk makan duk ketom. Itu aja. Hakikatnya dia asal dia orang baik ya Allah. Bagi dia hidayah ya Allah. Aku sayang dengan dia dan dia sayang dengan aku. Kak doa minta hidayah. Buka pintu hati dia masuk hidayah supaya dia jadi suami yang baik, supaya dia jadi suami yang taat Allah, taat Nabi, supaya kehidupan aku harmoni. Ya. Jadi Kak doa selalu macam tu. Ya. Kak jangan salahkan nasib Kak, bukan. Ni ada hikmah dia kan? Ada hikmah dia. Jadi mulai hari ni Kak doa, menangis malam-malam doa dengan Allah. Biarlah kalau dia kata dari segi hukum Kak boleh mohon cerai. Kan? Tapi bagi saya janganlah mohon cerai lagi, sebab mohon cerai ni satu benda yang sangat Allah Ta'ala tak suka. Kan? Kalau dia sepak Kak sedih pun Kak boleh mohon cerai dah.
Kalau ikutnya. Ya. Kalau dia tak bagi nafkah dengan Kak pun, memang Kak boleh mohon cerai. Ya. Boleh mohon cerai. Tapi Kak, hati kita tak boleh tipu. Kita sayang kat dia. Ya, betul. Kalau kita cerai lagi, kita minta cerai ke apa, kita duk rindu dekat dia lagi. Satu masalah besar pula. Ya. Lah ni macam ni kita minta dengan Allah. Wahai Allah, kau buka pintu hati kami. Kau buka pintu hati suami aku ni supaya kau masukkan taufik hidayah dekat dia. Supaya hidup kami lebih harmoni. Hidup kami lebih baik. Aku sayang dengan dia dan aku yakin dia sayang dengan aku. Jadi bila Kak cerai, kesannya pada anak-anak pula, anak-anak tak kenal bapak pula. Lepas tu dalam bersama pula ada orang berkenan dengan Kak kahwin lain pula. Orang pula kata pula, dia tu kerja dok tukar laki lah pula. Jadi masalah macam-macam masalah. Boleh tak? Bila kahwin yang baru pula tak teduh lagi macam mana perangai. No Kak no? Jadi kita cuba doa dengan Allah, mohon rayu merintah dengan Allah supaya benda ni selesai. Bila? Dalam sekarang ni pun saya cukupi 10 orang lah nak masuk bina. Pasal Kak dah beritahu Kak ibu tunggal kan? Kalau saya janda, cepat orang masuk bina. Tak jodoh saya. Itulah, itu rezeki Kak kan, rezeki Kak lah. Jadi ada perkara ni Kak no? Kalau apa pun saya tak maulah hidup Kak terus macam ni. Jadi Kak doa dengan Allah sampai satu peringkat nanti kalau Kak dah betul-betul tak tahan, Kak pilih jawab agama. Kalau betul-betul dia tak mau berubah juga, Kak doa dah. Ya, betul. Kan? Memang tak salah pun kalau Kak nak mohon cerai pun sebab dia tak bagi nafkah. Dia pula ini tak mau buat kerja dia, kan? Memang berhak hak Kak ada dah. Tapi nya kesian kat anak-anak. Ya, saya fikir yang aku abah kan. Jahat-jahat. Kita minta maaf kasar no. Jahat-jahat pun dia suami. Ayah kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak daripada kenal dia. Saya fikir teman-teman. Satgi dapat suami baru, satgi dia tak mau terima anak kita jadi masalah pula. Saya dah buana. Kita serba salah. Saya yakin sangat Kak isteri yang baik, Kak isteri yang hebat. Saya yakin sangat. Jadi kesusahan Kak ni kalau Kak betul niat, Kak dapat pahala, martabat Kak tinggi di akhirat. Kalau kesusahan Kak ni, kita kata Kak ni didera lah, senang. Didera perasaan, disepak, diterajam contohlah, kan? Contoh lah kan. Kak dapat pahala di sisi Allah. Wahai Allah, aku redha, aku isteri, buatlah dia nak buat apa dengan aku pun. Jiwa Kak akan lebih tenang, sebab Kak akan lebih rapat dengan Allah. Orang yang tak anaya ni orang rapat, orang Allah Ta'ala terima sendiri doa Kak. Allah Ta'ala dengar sendiri dan dia terima sendiri doa orang tak anaya ni. Jadi dia tak melalui malaikat dak, dia terima sendiri. Dan orang yang tak anaya ni doa dia terima. Istimewanya Kak. Jadi inilah peluang untuk Kak lebih rapat dengan Allah. Tak apa, susah dunia ni susah sementara je. Ya, betul. Jadi Kak WhatsApp dulu. Kak perbetulkan niat Kak, perbetulkan ibadat Kak. Kita tengok mesti ada keajaiban daripada Allah. Maksudnya perbetulkan niat yang kebaikan. Sebagai contoh, aku redha dengan apa yang berlaku ya Allah. Itu yang maksudnya. Sebab tu saya redha, saya kata saya redha. Lepas tu terima kasihlah ya Allah. Apa pun aku terima kasih ya Allah. Aku minta ya Allah kau bagilah hidayah pada suami aku. Sebab aku sayang dengan dia. Kan aku sayang anak-anak aku. Boleh kan? Itu kalau macam dia suruh saya berhenti buat kopi. Saya kena dengar cakap dia. Kak berhenti ya. Kalau dia suruh berhenti ya. Senang. Tengok apa nak jadi. Okey abang, tak apa. Kalau abang kata suruh berhenti jual kopi, tak apa saya berhenti. Jom kita sama-sama. Kita nak buat apa? Mari kita bincang. Dia hari-hari tak saya berhenti buat kopi. Dia tak senang hati. Tak. Buat, cuba Kak buat. Tak dia cemburu tak? Saya nak jual kopi. Mungkin. Jadi okey abang, saya boleh berhenti. Cakap baik-baik. Saya boleh berhenti jual kopi. Habis kita macam mana kita nak bina hidup kita? Sama ada abang nak kerja atau saya berhenti kan? So saya berhenti. Dia kata, boleh tak ni berhenti kerja? Abang nak cari kerja kali ni, dia kata. Okey tu. Macam tu. Lepas tu saya macam terfikir
fikir. Selagi dia main-main tak mau kerja ke, Biar pergi. kerja ke. Sebab ni tanggungjawab dia, mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu kata ni tanggungjawab dia. Kan kita anggap dia tak tahulah. Kan? Ada dia tercakap. Ha. Dia kalau saya jual kopi, mungkin siapa terfikir? Jadi macam Cumanya bila Kak berhenti jual kopi, mungkin satu hari dia nak setubuh Kak 4 kali, baik pergi tahan pi lah Sat. Benda sedap pun cuma letih je. No, benda sedap. sedap. Yang bersama. Saya tak terfikir sangat. Dah lah benda sedap, baik pi lah Kak, tahan pi lah, pejam-pejam mata. Tak masalah, mereka kata lelaki suami yang selalu sama dengan kita ni sebab dia pun makan ikan tu. Dia pun kata, tapi saya tak fikir nak kata makan ikan tu. Tapi suami saya daripada kahwin dengan dia sampai sekarang ni. Duk macam tu kan? Duk macam tu. Biar pi lah Kak. Mula saya. Biar pi lah. Saya kata kat kemaluan hang ni tak terlembut nak kata kat dia aku tu. Biar pi. Dia geram dengan Kak beruntung lah tu. Tak, saya tak suka sangat. Tak boleh lah. Tak suka sangat nak ustaz dia orang cemui. Benda sedap. Sampai saya halau kata hang tak boleh cari orang lain. Kata aku pemikiran ni tak faham bagi. Tak apa aku bagi bercerai untuk salah sama aku. Aku pun tak kerja, hang aku tak pulang hantar aku kata kat dia. Kadang-kadang saya bosan. Saya berapa kali? Paling banyak saya berapa kali? Ish, kalau boleh malam tiap-tiap malam. Tiap malam lah. Lah ustaz. Oh dia letih badan. Kita sakit bepek tau. Oh sakit. Dan kalau bersama hari-hari pun tak larat. Oh. Letih badan, esok nak jual kopi. Sebelum tak jual kopi tu pun. Padahal perempuan bukan buat apa-apa, tunggu je. Letih lah. Kalau hari-hari bersama. Oh. Tak larat lah ustaz pun. Saya tak ada hari tak apa pun. Saya tak boleh. Cemui. Cemui. Pasal apa Kak cemui? Sebab Kak letih. Ni, kalau kata dulu saya tak bekerja, aku nak sama hari-hari. Kata orang kerja tak terletih. Nak sama hari-hari. Lepas tu kita kerja rumah, tak kerja rumah, tak apa aku buat dia tu. Tak larat lagi dia. Lah saya. Ni sebab saya beranak, anak yang keempat ni kan. Ikat lah, beranak belah ke semua. Oh, tu dia ikat tu rasa lega, tak nak tidur kan. Ni, beranak ni kan sebulan tak main pirik kat dah. Sampai tak larat makan ubat perancang lah. Tu, dia tebus juga. Tak apa. Ni, hari tu ikat no. Lepas tu tak main. Pergi makan Coca-Cola apa ada. Ikat no. Boleh lekat kau. Lekat. Lekat. Takut juga. Lepas tu tak main hari tu. Pasal apa dekat seminggu lebih. Makan Coca-Cola ni ramai. Ada main ada. Oh, ada cara dia. Nak buat macam mana? Dah ikat no. Tapi dia macam nak lekat. Dia macam tak mau main. Kita duk pening ni okey tak apa. Lah ni macam ni, Kak bincang baik-baik dengan dia. Orang baik ni Kak, tak rugi Kak Lembut je lah abang. Saya isteri abang suruh berhenti, saya berhenti. Tapi kita nak buat apa bang? Kita pi sama-sama lah. Dia kopi. Dah dia tak mau Kak jual kopi, buat benda lain lah. Dulu dia jual martabak ke apa? Dia jual martabak. Okey lah tu. Hari tu dia minta ekonsel. Masalah dah jadi ustaz. Dia minta ekonsel berapa dah 1,300. Lepas tu pergi pagi, pergi pukul 6, pukul 7 kena masuk dah 6.45. Dah dapat. Lepas tu saya nak jual kopi. Lepas tu dia tak mau pergi kerja. Dia kata saya tak mau tengok anak. Saya tak mau berhenti kopi, saya tak mau pergi kerja. Lah ni saya nampak macam ni ya. Harap rumah tangga Kak akan lebih harmoni, lebih aman. Dia suruh berhenti, Kak berhenti dulu. Kita kena dengar cakap dia Ustaz. Dia suami Kak. Dalam apa keadaan pun dia suami. Niatlah untuk taat suami, untuk gembirakan Allah. Niatlah taat suami untuk gembirakan Nabi. InsyaAllah ada kebaikan, InsyaAllah ada keberkatan. Dalam waktu yang sama, kerja ni penat. Kak balik rumah nak buat kerja rumah lagi. Jadi Kak duduk di rumah, Kak tunggu dia pergi kerja. Harap-harap ada keberkatan dalam hidup Kak dan keluarga Kak. Boleh Kak no? Boleh nak? Dah Kak jangan usah hati. InsyaAllah di atas keberkatan, ketaatan Kak pada suami Kak, Allah bagi hidayah dekat dia. Kena cakap dengan dia abang. Abang minta maaf abang, tanggungjawab saya nafkah ni atas suami abang. Cakap dengan dia macam tu. Abang, bagi tahu lagi kalau agak dia malas abang. Jangan abang, jangan.
Abang tak pergi saya kerja, saya pun tak kerja dan abang kena kerja. Ni tanggungjawab abang. Nanti di akhirat nanti abang kena soal dengan Allah. Ya. Kena cakap dengan dia macam tu. Cakap baik-baik lah. Cakap baik-baik lah. Bangun boleh Mak. Dah dia tahu dia tak kerja. Dia nak bersama, kita bangun pukul 2. Dia bila dia bersama lama tak? Lama. Oh, jadi lama. Lama taklah lama sangat. Tapi Agak-agak lama tu 10 minit. nak kata 10 minit. Tak sampai. Boleh tak? Kalau macam dia lama, macam kami gaduh kan, macam 3 hari dia tak bersama kan, dia cepatlah. Lepaskan dia punya. Lepas tu tadi kedua dia nak kacau pula. Dia lama. Kadang sampai sejam, kita bosan. Dia macam... Saya rasa lah macam ni Kak minta maaf Kak no. Saya rasa orang perempuan ni dia tunggu je Kak tidur ni lah, biar dia nak buat apa pun. Tidur tak layan orang tu. Dah Kak tidur buat jabatan. Benda kita menunggu kan. Kak bawa jabatan ikut abang ni. Aku nak tidur. Benda tu dia boleh masuk. Ni, kita tidur posisi ni kono apa kau. Ya, tak susah hati dah. Kita isu nak fikir kok. Betul. Nak mandi wajib lagi. Lepas sama mandi wajib pula. Lepas tu dia tahan tak salat mandi wajib. Lagi aku nak sama dengan hang tak. Kata pasal apa dia ni ya? Dia sayang kat Kak lah tu. Betul Kak, dia sayang kat Kak. Dia sayang kat Kak lah tu. Kalau tak sayang mana boleh dia nak buat macam tu. Sampai anak menakan cakap dengan saya, tak boleh dia maki aku. Dia. Kenapa dia jadi cemburu tu? Apa yang sebab dia terkaya ni? Ya, dia sayang kat Kak lah tu. Dalam mata dia, Kak ni bidadari lah kat dia tu. Insan yang paling istimewa lah hidup dia, Kak lah. Dia tak ada siapa dah. Kak adalah insan paling istimewa kat dia. Okey. Kita dah banyak benda dah kita selesaikan. Banyak benda dah kan. Dia suruh Kak berhenti lah. Betul. Mungkin saya apa ada dosa kat dia juga kan. Alhamdulillah. Abang balik saya abang, saya minta maaf banyak abang. Salah silap saya, terkasar bahasa saya minta maaf banyak. Sebab bila kita bertengkar kadang-kadang ni maki kamu macam-macam. Keluar macam-macam. Ya. Tambah pula kita ada buat kerja, duk maki dia. Aku pun bagi makan, duk saja. Jadi keegoan seorang lelaki tu akan naik ke timbul. Maka dia akan marah, dia akan kecil hati apa semua. Mungkin saya tak dengar cakap dia. Mungkin. Saya tak tahulah tu Kak lah. Kak lebih tahulah keadaan sebenar kan. Mungkin. Jadi Kak fikir balik. Lepas tu Kak balik sekali. Kak minta maaf. Banyak-banyak peluk dia abang. Saya minta maaf. Saya akan mulai hari ni saya nak jadi isteri yang baik pada abang. Saya nak pegang tangan abang. Mulai esok saya tak mau menega dah. Abang, jadi kita bincang macam mana kita nak bina keluarga kita. Apa patut kita buat. Kalau saya nak bersama dengan abang. Saya nak duduk dengan abang. Sentiasa nak duduk dengan abang. Kita bina balik, kesian anak-anak kita. Dan 2 hari duk tengok kita bergaduh. Lepas tu pula bang, saya hari-hari kena mandi wajib bang weh. Tak apalah, abang nak berapa kali sehari. Boleh hari ni saya bersedia abang weh. Dia sampai macam tu sekali. Dia kata macam ustaz kata tadi ni. Kata kat dia, abang tak boleh lah seminggu sekali. Awak kalau tiap-tiap malam dia kata dalam Islam dia kata isteri kalau tak bagi kat suami dosa. Apa nak dosa? Sebab tu dia tahu. Sebab tu dia tahu. Sebab nafkah dia tak tahu. Jadi tak apa. Lepas ni Kak cakap baik-baik dengan dia nak. Abang, saya nak jadi isteri yang baik dengan abang. Saya sayang abang. Saya sayang anak-anak saya, anak-anak kita. Jadi tak apalah abang, esok saya tak menaik apa. Mulai hari ni saya tak akan menaik kerja dah. Saya nak duduk di rumah, saya nak bersama dengan abang je. Jadi, mari kita bincang apa patut kita buat untuk kita bina, untuk cari nafkah dan sebagainya. Nafkah ni tanggungjawab abang. Sebelum ni saya niat nak tolong abang, katanya. Nak cakap baik-baik dia tu. Saya niat nak tolong abang. Walaupun saya tahu yang cari nafkah ni kerja suami. Tapi, saya niat nak tolong abang. Jadi, sebab tu saya keluar bekerja. Betul, saya sayang abang seorang. Tak ada orang lain yang main. Itu yang hari tu saya halaukan dia. Dia naik motor, dia tak keluar dari rumah, dia naik seorang anak-anak semua. Tapi dia pergi pokok senar, dia pergi kenap saya. Lepas tu dia minta mesej kat saya adalah something kan. Dia kata, abang, sebenarnya Nur sayang kat abang. Saya kata betul kat dia. Lepas tu, Nur ni tak sedaya sangat lah macam perempuan lain. Kalau abang tadi Nur memang nak bagi duit kat abang. Tapi abang duk marah-marah.
Balik-balik lagi dia kata apa, tak dia boleh offer konsep no. Balik-balik duk elok dah di rumah balik dah. Orang lelaki macam tu lah. Dia pun keliru, dia pun begitulah. Saya rasa lah ni, rasa macam duduk sini, rasa saya macam boleh fikir. Saya rasa Muhammad ni cemburu saya. Saya pun ada salah. Yalah, kita semua ada salah. Jadi kita balik pada agama lah. Agama kata saya sebagai isteri, saya kena berlembut dengan suami, saya kena taat suami. Itu je. Kak tak rugi apa pun. Malahan yang penting Allah bersama dengan kak. Bila kak balik, saya sebagai isteri, kita sebagai isteri, bukan dalam rumah tangga ni bukan ada siapa raja, siapa hamba, tak ada. Tak ada siapa raja, siapa hamba, sama-sama perkongsian kan. Tapi apabila isteri lebih pada suami pula malah buat raja, jadi congceng habis. Mesti kelang kabut habis. Jadi malam ini kan dia kata, hang jangan jual kopi lah sampai aku duk pergi mengendap-endap ni, bermakna dia nak jaga kak lah. Kan dia sayang dengan kak. Jadi kak balik, okey mulai hari ni kita bina hidup baru bang. Mulai saya akan duduk di rumah. Jadi kita bincang macam mana abang fikir lah. Saya akan jaga rumah je mulai hari ni. Tapi tu kak kena sabar. Kalau kata dia tak mau pergi kerja pun tak pujuk baik-baik. Sampai berai habis langsung. Abang, kita berai habis bang. Bagi tahu sebab dia orang lelaki, dia fitrah dia macam tu tau. Bagi tahu abang, berai habis abang. Dia takkan boleh duduk je. Sebab memang kerja dia. Takkan dia nak biar anak-anak dia tak makan. Takkan dia nak biar isteri dia tak makan. Jadi abang, berai kita nak habis dah ni. Mungkin boleh masak 2 hari atau 3 hari je bang. Macam mana kita nak buat ni bang? Bincang dengan dia. Bincang dengan dia, bagi tahu dengan dia, bagi semangat dengan dia. Abang, buat satu bang, jangan duduk macam ni bang. Boleh tak? Boleh tak no? Okey, alhamdulillah no. Balik dengan senyum, balik dengan penuh kasih sayang. Yang nak tu saya pedih kepala. Yang bersama tu dia pedih kepala macam. Dia macam saya kata tadi, sebab dia duduk di rumah, dia makan petong. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tak tahu nak buat apa. Dia duk ingat benda tu. Oh, dia duk geram, penuh tapak tangan ni pegang, sekali cekuk penuh tapak tangan. Dia duk khayal itu gambar dia. Yalah. Rezeki kak lah, itulah boleh cakap. Ni mungkin tadi sebelum saya nak mandi, berat kaki saya sakit lutut ni. Turun motor depan sakit apa ni.